الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في الكتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Yang dimuliakan Tuan Imam, jawatan kuasa masjid, muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah kerana pada malam ini sekali lagi Allah masih lagi memberikan kepada kita peluang, nikmat serta sesuatu yang sangat-sangat mahal harganya, iaitulah kita ni masih lagi dapat hidup. Kita belum lagi digelar jenazah. Hanya orang-orang yang telah ditarik, dicabut nikmat ni saja yang tahu betapa besarnya nilai dan nikmat masih lagi bernyawa ni. Di ketika orang-orang yang masih hidup tidak menghargai, malahan tidak memanfaatkan sebaik-baik mungkin akan peluang yang Allah berikan. Tuan-tuan, puan-puan yang saya muliakan, kalau kita sebut dahulunya kan, sebutlah siapa-siapa yang hebat-hebat, orang yang berkuasa. Fir'aun dulu hebat kerajaannya, dengan sakit pun tak berapa nak sakit, duduk sihat memanjang. Tetapi hari ini apa jadi kepada Fir'aun? Ahli gusti, ahli tinju, ahli bina badan dan sebagainya yang dulu sihat-sihat ramai dah tak ada dah. Tok Wan kita 30 tahun, 40 tahun yang dah meninggal kan. Dan jangan lupa nanti mungkin 20 tahun lagi, 30 tahun lagi anak cucu kita pula bercakap tentang kita. Waktu tu kita tak ada dah atas dunia ni. Waktu tu kita mengalami satu kehidupan yang kekal abadi. Lantas benar sekali peringatan apa yang Allah berikan kepada kita dalam ayat yang kita baca sebentar tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad, hendaklah setiap orang tengok perhati apa yang telah dia persiapkan untuk menghadapi hari esok, yakni hari akhirat. Semua kita kena muhasabah diri kita. Kata Sayyidina Umar, hitunglah diri kamu sebelum kamu dihitung. Kalaulah malam ni malam pertama kita di alam kubur, agak-agak kita bersiap dah lagi, agak-agak bersedia dah lagi, agak-agak kita mampu dah menjawab soalan munkar dan nakir. Satu rumah sunyi yang kita akan berseorangan, tak ada dah gelak tawa anak-anak kita, main dengan cucu, tengok cucu renyeh, tak ada dah. Waktu tu kita sorang-sorang. Penentunya apa? Sekarang. Persiapannya bila? Sekarang. Bijak, cerdik, kata Nabi SAW,
orang yang sentiasa mengingati kematian dan dia bersiap sedia, bukan sekadar mengingati tetapi dia mengambil langkah-langkah. Kalaulah dalam hidup kita, dalam organisasi kita, di dalam koperasi kita, di dalam tempat kerja kita, kita ada perancangan strategi, kita ada misi, visi, itu sementara, hidup yang sementara. Tetapi hak ni yang kekal abadi. Ada tak kita punya perancangan strategi, tuan-tuan, untuk kehidupan kita selepas daripada dunia ini? Kena ada. Kerana hari ini, tuan-tuan, kematian mengejut terlalu banyak berlaku di depan mata kita. Mudah-mudahan sedikit peringatan, bukan untuk orang lain tetapi untuk diri yang banyak dosa ni, supaya kita sentiasa ingat dunia ni saja. Tak usah duk mai lah kaya terang mana pun, tak usah duk habaq lah kita ada kuasa hebat, kita ni gagah perkasa. Tak ada. Sekali Allah bagi terteram kita, tuan-tuan. Covid macam mana Allah hantar kan, yang kaya jadi terus miskin, habis semua pakai kena sampai bawah kapek. Itulah kita, itulah diri kita sebenarnya. Malam ni insya-Allah kita nak sambung lagi tentang sahabat yang kita sedang bicarakan yang tak habis lagi, iaitulah seorang tokoh Ansar yang sangat hebat, Thabit bin Qais bin Syammas radhiyallahu anhu. Sahabat ni hebat ni kerana ada dua hadis Nabi SAW sebut tentang Thabit ni. Ya Thabit, kata Nabi SAW, ama tarda an ta'isha hamida wa tuqtala shahida wa tadkhulal jannah. Wahai Thabit, apakah engkau tidak rela hidup dalam keadaan terpuji, wa tuqtala syahida, engkau akan terbunuh sebagai syahid, wa tadkhulal jannah, dan engkau akan masuk syurga. Subhanallah. Nabi sini hebat. Tak cukup dengan hadis tu, di dalam satu hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad, Nabi kata apa? Bal huwa min ahlil jannah, bahkan dia, yakni Thabit bin Qais, termasuk penduduk ataupun ahli syurga. Inilah sahabat hebat Thabit bin Qais bin Syammas radhiyallahu anhu, yang saya sangat yakin hari ini generasi muda tak kenal dah sahabat ni kan. Kehebatannya, bagaimana dia sentiasa mencari-cari syahid, kerana dia tahu Nabi habaq dah dia akan mati syahid. Confirm Nabi SAW tidak pernah berbohong, sehingga habis usia Nabi wafat, dia tak syahid lagi, dan akhirnya dia syahid di dalam peperangan Yamamah. Baik, malam ni kita nak sambung lagi, tuan-tuan, apa yang kita terputus hari itu kuliah kita, bagaimana sahabat bersama-sama dengan Nabi SAW di dalam peperangan menentang Bani Al-Mustalik. Bagaimana sikap Thabit yang terpuji walaupun dia memiliki tawanan perang, iaitulah anak kepada ketua Bani Al-Mustalik. Anak kepada ketua Bani Al-Mustalik, siapa dia? Iaitulah Al-Harith. Al-Harith ni ketua kepada Bani Al-Mustalik. Anak dia Juwairiyah binti Al-Harith. Juwairiyah binti Al-Harith menjadi tawanan milik Thabit bin Qais. Juwairiyah ni seorang perempuan yang cantik. Thabit bin Qais akhirnya memberikan Juwairiyah ni kepada Nabi SAW, dan Juwairiyah akhirnya Nabi kahwini, dan merupakan salah seorang daripada mak kita.
Ummul Mukminin. Tuan-tuan, apa yang kita nak sambung, bagaimana dalam peperangan ini yang mungkin kita letak sekejap kisah Thabit ni, bagaimana dalam peperangan dengan Bani Al-Mustalik ni, apabila tentera Islam balik daripada peperangan ni. Peperangan ni jarak Madinah dengan perkampungan Bani Al-Mustalik nak pi ni lebih kurang perjalanan 7-8 hari. Bagaimana dalam peperangan ini, bila sampai je Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu offer, tawar kepada orang Bani Al-Mustalik untuk masuk Islam, tetapi mereka tak mau juga. Akhirnya tentera Islam yang tak ramai, dalam 700 orang sahaja, berjaya mengalahkan dan membunuh pimpinan-pimpinan utama Bani Al-Mustalik. Asal peperangan ni, apabila Nabi SAW daripada risikan Nabi dapat tahu bahawa Bani Al-Mustalik nak menyerang Madinah. Sebelum mereka nak menyerang, Nabi serang dulu. Kata Nabi ni tuan-tuan, Nabi bijak tuan, Nabi terah. Nabi SAW, salah satu sifat Rasul fatanah, bijak sana. Yang kata Nabi ni pakar di dalam perancangan peperangan, seorang ayah, seorang pemimpin, seorang suami. Inilah Rasulullah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bila menang dia tentera Islam, sebagaimana kita sebut tadi, tawanan-tawanan perang dapat, Juwairiyah yang mulanya menjadi tawanan kepada Thabit bin Qais ni, dia anak kepada ketua Bani Al-Mustalik, dia tak puas hati, dia jadi tawanan kepada Thabit ni. Dia minta nak jumpa dengan Nabi. Pasal apa? Dia nak tebus diri dia. Nak pergi jumpa Nabi ni, dia bertemu dengan Aisyah dahulu. Kerana dalam peperangan dengan Bani Al-Mustalik ni, Nabi cabut undi di kalangan isteri untuk jadi teman Nabi pergi perang ni. Cabut Aisyah yang dapat. Maka Aisyah menemani Nabi SAW dalam peperangan ni. Jadi bila Juwairiyah ni nak pergi jumpa dengan Nabi, dia terserempak dengan Aisyah. Dia minta izin, dia tanya Aisyah untuk jumpa dengan Nabi. Aisyah tanya pasal apa? Aku nak minta untuk tebus diri aku. Akhirnya Aisyah bagi juga jumpa. Tapi dalam hati Aisyah kata, saat lagi Nabi tengok, kan, kemungkinan aku akan dapat madu baru, kan. Apabila Juwairiyah jumpa dengan Nabi SAW, dia tawar, dia mintakan Nabi untuk tebus diri dia. Nabi kata dekat dia, nak tak satu tawaran yang lebih baik? Aku bebaskan dan kamu masuk Islam, dan aku kahwini kamu. Betul lah Aisyah kata. Tawaran daripada Rasulullah kepada Juwairiyah bintu Al-Harith bin Abi Dirar. Lalu Juwairiyah dia tak fikir panjang, terus dia terima dan dia masuk Islam. Tuan-tuan, bila Aisyah tanya dekat Juwairiyah, macam mana mudah sangat terima ni, macam mana mudah sangat masuk Islam ni, Juwairiyah bagi tahu, sebelum tentera Islam datang untuk serang kampung aku ni, aku dah bermimpi sebenarnya. Aku bermimpi bagaimana cahaya datang ke kampung aku, masuk ke rumah aku, masuk ke bilik aku, dan aku takwilkan itulah cahaya Islam. Karena tu dia mudah terima, dan dia Juwairiyah radhiyallahu anhu masuk Islam. Selepas saja Juwairiyah masuk Islam, tuan-tuan, ni kita ulang gaji sebenarnya, saya ulang gaji ni, kita dah cerita dah itu. Selepas Juwairiyah radhiyallahu anha masuk Islam, apa yang berlaku, tuan-tuan? Sahabat-sahabat yang memiliki tawanan-tawanan perang daripada orang-orang Bani Al-Mustalik ni, sebagai menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghormati keluarga baru Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat membebaskan semua orang Bani Al-Mustalik. Dan orang-orang Bani Al-Mustalik yang mulanya menjadi tawanan perang orang-orang Islam, tanpa fikir panjang semua masuk Islam. Gara-gara
Juwairiyah radhiyallahu anha masuk Islam. Ulama-ulama sebut Juwairiyah mendapat pahala yang cukup besar, kerana semua orang Bani Al-Mustaliq kalah, lepas pada itu semua masuk Islam kerana Juwairiyah masuk Islam. Dan di waktu yang sama juga nak beritahu kat tuan-tuan, itulah kenapa Nabi SAW berkahwin. Nabi berkahwin atas dasar wahyu untuk dakwah, Tuan-tuan dan puan yang saya muliakan, lepas pada tentera Islam itu menang, maka balik tentera Islam daripada Bani Al-Mustaliq ke Madinah. Di dalam perjalanan balik ni 7 ke 8 hari lebih kurang macam tu, balik perang tuan-tuan, balik perang, bukan balik masjid kan. Kalau balik masjid dengan kain plekat, dengan baju Melayu, kopiah atas kepala kan, beza balik perang pedang pun darah duk ada lagi, semangat tu. Berhentilah tentera Islam di satu tempat. Bila berhenti tuan-tuan, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Umar bawa hamba dia yang namanya Jahja. Dalam peperangan ni hamba ni belum dibebaskan. Jahja ni akhirnya dibebaskan untuk ambil ayak. Berhenti, Jahja ni pergi ambil ayak untuk tuan dia Umar. Di waktu yang sama ada seorang hamba yang lain milik seorang Ansar namanya Sinan. Sinan ni pun pergi ambil ayak sama juga dengan hamba Umar ni, Jahja. Dua-dua hamba, seorang Muhajirin, seorang Ansar. Tah macam mana tuan-tuan, melawak macam mana ke tak tahu, bertengkar mula dengan mulut, akhirnya masing-masing pakat berkelok pedang. Jahja berkelok pedang nak serang Sinan ni. Sambil Jahja berteriak, bertempit, wahai Muhajirin, tolonglah aku. Sinan pun cabut pedang juga. Dua-dua bawa balik perang. Sinan pun cabut pedang juga, wahai Ansar, tolonglah aku. Tak lama je tuan-tuan, di belakang Jahja dah berdiri Muhajirin. Di belakang Sinan sudah berdiri sahabat-sahabat Ansar. Nak jadi cerita tak elok. Walaupun tuan-tuan sahabat dah masuk Islam, semangat asabiyah Arab ni tuan-tuan sesuatu yang turun temurun, sangat kuat, sangat tebal. Mereka terlupa kira nak jadi cerita karut ni. Masing-masing menghunuskan pedang. Waktu tu ada seorang sahabat lari pergi jumpa Nabi SAW, pergi bagi tahu kepada Nabi SAW apa yang sedang berlaku. Lalu Nabi SAW kelang kabut, Nabi mai. Nabi tengok ni, terus Nabi berteriak, bersuara dengan kuat sambil Nabi kata, apakah masih ada seruan-seruan jahiliah seperti ini sementara aku ni masih hidup, sementara aku ni ada di tengah-tengah hampa lagi ni? Apakah masih ada lagi seruan-seruan jahiliah ni? Masih adakah lagi asabiyah ni? Laisa minna man da'a ila asabiyah, bukan daripada golongan kami mereka yang menyeru ke arah asabiyah. Tinggalkan segera asabiyah ini, kata Nabi SAW. Nabi marah sangat, merah muka Nabi SAW. Tinggalkan segera penyakit ni. Saat itulah tuan-tuan, sahabat-sahabat hak unuh pedang tadi, Muhajirin dengan Ansar, tersedar, seolah-olah diketuk kepala mereka, dan cepat-cepat menyesal, saling bermaafan, saling berpelukan antara satu sama lain. Tuan-tuan, di dalam peperangan dengan Bani Al-Mustaliq ni, Abdullah bin Ubay bin Salul bin Bahlul
iaitulah ketua kepala presiden kelab munafik Madinah ikut serta. Kenapa? Kerana orang munafik duk tengok tentera Islam pergi perang, menang, duk dapat harta rampasan, jadi depa umpi sekali. Di dalam peperangan ni Abdullah bin Ubay ada sekali duk balik rombongan ni, ada ketika mana Muhajirin dan Ansar hampir bergaduh ni. Waktu tu Abdullah bin Ubay tak ada kat situ. Tapi akhirnya Abdullah bin Ubay dapat tahu dia ni sentiasa mencari peluang untuk memburukkan Nabi, untuk memburukkan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ni kepala munafik. Kita pun tahu tuan-tuan ciri-ciri orang munafik kan, cakap bohong, amanah diberikan amanah khianat dengan amanah. Ramai sebenarnya orang yang ciri munafik ni, yang diberikan amanah jawatan, jadi pemimpin, gagal makan duit rakyat dengan tak malunya, dengan tak rasa apa-apa. Makan pula tuan-tuan tak pernah puas, bukan sikit-sikit kan. Di waktu ramai orang susah. Tadi pun ada seorang ibu tunggal telefon yang saya tahu memang dia susah. Abang, Ustaz macam mana ni, saya duk buat kuih, duk jual Ustaz, minyak mahal, tepung. Kita dengar kesian anak duk mengaji kan, orang susah. Di waktu apa? Di waktu orang-orang kaya bertambah kaya, yang kaya bertambah halal, alhamdulillah. Hak yang kaya bertambah kaya dengan cara makan rasuah, makan duit haram. Menakutkan hari ini tuan-tuan. Khianat, diberikan amanah, khianat itu perangai orang munafik. Janji dikhianati kan. Abdullah bin Ubay akhirnya dia dapat tahu Abdullah bin Ubay ni dia daripada suku Khazraj, sahabat Ansar terdiri daripada Aus dan Khazraj. Abdullah bin Ubay dia daripada suku Khazraj. Bila dia dengar je berita ni, Nabi dah juri hayak dah, Nabi dah padam dah. Dia nampak ini peluang, dia nak perhidup balik benda ni. Lalu Abdullah bin Ubay dia duduk dalam kemah dia dengan geng-geng munafik. Dia mula buat ceramah kelompok kan? Dia buat kuliah maghrib juga untuk geng-geng munafik dia. Dia kata apa? Orang Mekah tu hak mai ke Madinah ni, depa lah perampai harta kita. Mereka mai tinggal tempat kita, mereka bagi orang kita, bagi macam-macam kat mereka. Dia cuba nak perhidup balik permusuhan ni. Dan dia kata apa? Orang-orang Mekah ni, Muhajirin hak mai duduk Madinah ni, mereka ni seperti anjing-anjing yang datang daripada Mekah. Dia kata kepada geng-geng munafik, apabila kita sampai nanti di Madinah, kita akan halau anjing-anjing ni. Kita bela anjing-anjing ni, lah ni dia nak tokak kita. Lebih kurang macam tu lah. Hampalah dia kata, Allah bin Ubay, hampalah bagi tempat tinggal, hamba bagi zakat, hamba bagi harta. Kita tahan benda ni, pasti mereka akan pergi daripada Madinah ni. Dia tak tahu bagaimana Muhajirin dan Ansar diikat dengan ikatan iman, ukhuwah Islamiah yang sangat-sangat kuat ikatan ni. Orang-orang di sekeliling Abdullah bin Ubay yang geng-geng munafik juga pakat duk kata, betul, benar apa yang kamu sebut. Dan jumlah mereka agak ramai dan kemah. Di waktu yang sama kebetulan tuan-tuan, ada seorang sahabat yang duduk sekali yang dengar daripada A sampai Z apa yang diceramahkan oleh Abdullah bin Ubay ni. Dan sahabat ni kebetulan seorang remaja, usianya lebih kurang 16 tahun, namanya Zaid ibnul Arqad radhiyallahu anhu. Zaid ibnul Arqad radhiyallahu anhu, yang iman dia walaupun umur dah 16 tahun, iman dia sangat kuat.
Bila dia dengar ni Abdullah bin Ubay ni duk hina Nabi, duk hina sahabat-sahabat Muhajirin, dia tak boleh tahan. Cepat-cepat habis je Abdullah bin Ubay duk bagi ceramah ni, dia pun segera pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi cari Nabi. Waktu tu Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dalam kemah lain. Nabi duduk ada bersama-sama dengan Umar, bersama-sama dengan Sayyidina Abu Bakar. Dia cerita kepada Nabi SAW, Zaid ibn al-Arqad ni, dia cerita A sampai Z apa yang diucapkan oleh Abdullah bin Ubay ni. Umar duduk sebelah Umar, dengar-dengar marah Umar. Terus Umar buat kelak pedang, main dengan Umar ni kan. Umar buat kelak pedang terus. Umar terus kata, ya Rasulullah, izinkan aku memenggal lehernya, iaitu leher Abdullah bin Ubay, kerana dia telah melakukan kemunafikan yang sangat-sangat jelas, sangat-sangat besar. Nabi jawab, Umar, relax loh, lebih kurang macam tu. Kita tak boleh tergesa-gesa, tidak wahai Umar. Jangan nanti orang mengatakan Muhammad membunuh sahabatnya. Nabi SAW, Nabi tahu Abdullah bin Ubay ni munafik. Tapi Nabi nak didik kita di waktu yang sama, nak didik sahabat-sahabat, kita tak boleh hukum apa yang ada dalam hati, hukum luaran sahaja. Ya. Abdullah bin Ubay juga sembahyang berjemaah tuan. Dia buat kalut ya. Tapi lah hati dia sangat-sangat membenci Islam dia. Nabi nak tutup semua pintu-pintu fitnah yang boleh merosakkan nama Nabi, nama Islam. Anda ingat tak ketika mana Nabi di bulan Ramadan Nabi i'tikaf, salah seorang isteri Nabi, Safiyah radhiyallahu anhu, bawa makanan waktu malam. Bila hantar makanan kat Nabi kat masjid, bila dia nak balik Nabi teman dia. Bila Nabi teman ni, tiba-tiba Nabi berselisih dengan dua orang Ansar yang jalan terburu-buru. Bila tengok Nabi, mereka pun lari belah lain. Nabi pun panggil, mai. Dua orang Ansar, nak abang ni isteri aku, Safiyah. Sahabat Ansar kata, ya Rasulullah, kami tak curigai apa-apa kat Tuhan. Dah Nabi kata apa? Nabi kata, ketahuilah syaitan ni dia mengalir di tubuh anak Adam bersama mengalirnya darah. Dia nak abang, syaitan ni pandai. Dan di waktu yang sama kita kena jaga juga fitnah ni kan tuan-tuan. Baik, balik kepada tadi tuan-tuan, Nabi SAW mencium bahayanya percakapan Abdullah bin Ubay ni. Nabi bila macam tu tuan-tuan, Nabi arah sahabat hak berhenti rehat tadi lama, Nabi suruh buat apa? Sekarang juga semua bergerak. Perjalanan 3-4 hari lagi, baru 3 hari lagi, 3-4 hari lagi. Sekarang semua bergerak, berjalan. Maka sahabat-sahabat pun bersiap apa semua pakat jalan, dan Nabi tak lagi berhenti. Masuk waktu maghrib pun solat jamak takhir. Nabi SAW bijak, Nabi pemimpin yang bijak. Nabi tengok keadaan nak jadi kacau ni, bijaknya langkah yang Nabi ambil. Nabi suruh sahabat jalan terus, tak ada berhenti. Sahabat pun heran, tengah malam baru berhenti dan kena masing-masing pakat letih. Tuan-tuan, bila dah letih ni agak-agak nak sembang nak. Agak-agak nak bancuh kopi, meh kita mengopi ke apa. Hak duk mengopi ni tak letih, hak yang tak ada kerja tu. Atuh. Bila dah letih tuan tak sembang. Ni bijaknya Nabi SAW. Ada seorang sahabat, Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhu. Usaid bin Hudayr ni sahabat Ansar. Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhu orang kanan Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Kan ada kisah kan tentang Usaid bin Hudayr kan. Kisah apa tuan-tuan? Anda ingat tak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketika mana dia satu malam, orang Arab kan, dia suka duduk di luar rumah malam-malam. Kelah pun malam-malam. Tengah-tengah hari orang Arab tak kelah kan. Kan tengah hari orang Malaysia kelah kan. Dia pun kadang-kadang kalau tuan-tuan pergi umrah pun tuan-tuan tengok kan, pukul 1 pagi, 2 pagi Arab dengan kereta parking, lepas tu hampak tikar anak bini apa semua kan, buat BBQ buat tengah-tengah malam kan. Buat sana malam sejuk kan,
siang tak ada. Satu malam Usaid bin Hudayr dengan anak dia baca Quran. Bila dia baca Quran, tiba-tiba ada kuda dia duduk sebelah ni, kuda melompat. Dia pun berhenti, kuda pun berhenti. Dia terus sambung baca. Dia baca aja, kuda dia pun lompat. Dia berhenti, kuda dia pun berhenti. 3 kali lebih kurang. Dan dia risau, takut kuda ni pijak anak dia. Dia pun pandang, tiba-tiba dia terpandang ke langit. Dia nampak langit yang macam cahaya pelita yang sangat cantik. Dan dia rasa macam takut. Lalu dia masuk dalam rumah Usaid bin Hudayr. Esoknya dia pergi jumpa Nabi SAW. Dia tanya dekat Nabi SAW. Dia cerita kepada Nabi SAW, sahabat ni Usaid bin Hudayr, hebat sahabat ni, hebat sangat. Dia tanya dekat Nabi SAW. Dia cerita kepada Nabi SAW. Nabi tanya, betul kamu tengok? Benar ya Rasulullah. Nabi kata apa? Sesungguhnya itulah malaikat yang turun mendengar bacaan Al-Quran kamu, wahai Usaid. Allahu Akbar. Sebab tu tuan-tuan, kita ni sangat rugi bila kita tak baca Al-Quran tiap-tiap hari. Sangat rugi bila kita tidak menghidupkan rumah kita dengan cahaya Al-Quran. Bukan pasang tip di rumah, kita baca Quran dalam rumah. Dia lain tuan-tuan, dia lain. Silat-silat bulan malaikat pun turun untuk mendengar bacaan Al-Quran kita. Usaid bin Hudayr ni dia masuk Islam di tangan siapa? Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Usaid bin Hudayr salah seorang daripada sahabat Ansar yang menyertai peperangan ni. Dia tengok pelik ni Nabi ni, tak pernah Nabi buat macam ni, jalan tak berhenti. Dan dia Usaid bin Hudayr, dia tak tahu tentang cerita Abdullah bin Ubay ni. Dia jenis benda dia tak nak ambil tahu lah, benda yang tak menguntungkan, yang dia tak ambil tahu. Kan ada setengah orang tuan-tuan, dia lebih daripada wartawan TV3 lagi, semua dia nak tahu. Kan tambahlah ni punya kan tuan-tuan, social media, sangat senang nak buat dosa kering kan. Kata Usaid bin Hudayr, wahai Rasulullah, sungguh kita telah berjalan pada waktu yang kita tak pernah buat ni. Ada apa ya Rasulullah? Lalu Nabi tanya kepada Usaid bin Hudayr, apakah belum sampai berita kepada kamu, wahai Usaid, apa yang diucapkan oleh Abdullah bin Ubay? Belum ya Rasulullah, tak dengar apa-apa lagi ya Rasulullah. Maka Nabi pun cerita kepada Usaid bin Hudayr ni apa yang diucapkan oleh Abdullah bin Ubay ni. Usaid bin Hudayr dia bukan orang Mekah pun, dia bukan orang Muhajirin pun, tapi dia orang Madinah. Dia dengar apa yang Nabi cerita, marah dia. Dia kata, wahai utusan Allah, izinkan aku penggal leher Abdullah bin Ubay. Ini seorang lagi jenis Umar Al-Khattab. Ada beberapa orang sahabat tuan memang sebidik macam Umar juga, termasuk Sa'ad bin Mu'az. Kan? Sebab tu dalam peperangan Badar, bila tentera Islam dapat tawanan perang Badar ni lebih kurang 70 orang. Apa bila Nabi minta pandangan daripada Abu Bakar, Abu kata, ya Rasulullah, depa ni semua adik-beradik kita kan. Kita minta orang adik-beradik depa banyak tebus. Kita boleh guna duit ni untuk Islam, untuk persiapan tentera kita, guna untuk dakwah kita dan sebagainya. Bila Nabi tanya dia dekat Umar, jawapan Umar apa? Ya Rasulullah, tuan pegang adik-beradik tuan, saya pegang adik-beradik saya, Ali pegang adik-beradik dia, Az-Zubair pegang adik-beradik dia, kita penggal ya kepala mereka. Ni Umar. Jawapan Umar. Umar tak bagi can. Dan bagaimana akhirnya turun ayat, walaupun Nabi SAW cenderung kepada pandangan Sayyidina Abu Bakar, tapi akhirnya turun ayat Quran yang membenarkan pandangan Umar, menangis Nabi dan Sayyidina Abu Bakar. Di waktu yang sama nak abang apa tuan-tuan, ada juga sahabat yang macam Umar ni, Sa'ad bin Mu'az, ketua kepada Usaid bin Hudayr ni, yang mereka ni memang izzah, rasa mulia dengan Islam, pantang orang cabar Islam. Termasuk Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ni dalam peperangan Badar, dia bodyguard Nabi. Bila tentera Islam dah menang peperangan Badar ni, Nabi masa tu duduk dalam kemah
Dia duduk jaga kat luar ni. Bila Nabi keluar, Nabi tengok muka dia punya tak seronok. Nabi tengok muka Sa'ad bin Mu'az ni, Nabi sayang sangat dekat Sa'ad bin Mu'az ni. Nabi tengok muka Sa'ad bin Mu'az ni, nampak sangat tak ceria, nampak sangat sedih. Masa tu dah habis dah perang Badar ni. Masa tu tawanan-tawanan. Bila Nabi tanya, kenapa ni wahai Sa'ad bin Mu'az? Apa hal dengan kamu ni? Nampak tak berapa nak ceria ni. Sa'ad bin Mu'az kata, tak ada apa ya Rasulullah, cuma aku duk tengok tawanan-tawanan perang ni, mereka ni sepatutnya tak hidup ya Rasulullah. Ini jenis macam Umar Al-Khattab, Sa'ad bin Mu'az. Balik pada Usaid bin Hudayr ni, dia kata, izinkan aku penggal leher Abdullah bin Ubay ni, bunuh je dia ya Rasulullah. Nabi kata, tak apa, biar pergi kat dia. Kita berbuat baik semampu-mampunya. Tujuan Abdullah bin Ubay ni, dia nak panaskan suasana, tetapi dengan kebijaksanaan Nabi SAW, Nabi ignore je, Nabi buat tak tahu je. Benda ni akhirnya akan jadi senyap dan hilang sendiri. Selama 3 hari tentera Islam dalam perjalanan ni rehat sangat. Rehat pun untuk solat, untuk makan. Makan pun Nabi suruh makan atas unta. Sebab Nabi tahu sangat bahaya balik perang ni. Bila dah dekat sampai dengan Madinah ni tuan-tuan, puan-puan, kebetulan juga dalam pasukan tentera Islam ni, anak kepada Abdullah bin Ubay ada sekali. Anak kepada Abdullah bin Ubay ni, iaitulah Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ni sahabat Nabi. Nabi sayang, beriman dia betul-betul, tulen iman dia. Pak dia kepala munafik. Anak kepada Abdullah bin Ubay ni, Abdullah dia mendengar juga tentang berita percakapan ayah dia ni yang biadab kepada Nabi, biadab kepada sahabat-sahabat Muhajirin. Bila dah nak dekat, dah sampai ke Madinah ni, tadi Abdullah bin Ubay kata apa? Kita sampai nanti, kita akan halau, kita akan berambat depan ni semua. Nabi dan juga sahabat-sahabat Muhajirin hak mai daripada Mekah ni. Bila nak dekat sampai dengan Madinah, anak Abdullah bin Ubay, Abdullah yang terkenal, sahabat yang sangat handal bermain senjata. Dia main jumpa Nabi SAW. Sambil dia kata, telah datang kepada aku berita apa yang diucapkan oleh ayahku. Demi Allah, aku memohon atas nama Allah kepada Tuhan, demi Allah yang jiwaku berada di dalam genggamannya, aku tidak akan membiarkan ayah aku menghina Tuhan. Dan izinkan aku, wahai Rasulullah, jika anda ingin membunuh ayahku, izinkan aku yang membunuh ayahku. Jangan bagi orang lain yang membunuh ayahku, kerana aku bimbang ya Rasulullah, kalaulah orang lain yang membunuh ayahku, aku bimbang, aku akan terbawa dengan emosi aku dan aku akan membunuh orang yang membunuh ayahku. Abdullah dia buktikan iman dia. Demi Allah, wahai Rasulullah, kata Abdullah, tidak ada seorang anak pun daripada suku Khazraj yang berbakti kepada ayahnya seperti mana aku ni berbakti kepada ayah aku. Dia jaga ayah dia sungguh-sungguh. Abdullah walaupun dia tahu ayah dia kepala munafik. Aku bimbang ya Rasulullah, aku sayang kat ayahku, aku bimbang kalaulah orang lain yang bunuh, aku akan bunuh orang yang bunuh ayahku. Lalu Nabi SAW jawab, tidak perlu wahai Abdullah, kami akan tetap berbuat baik kepada ayah kamu
dan akan memaafkan dia jika dia meminta maaf. Allahu Akbar. Ni kata Nabi, tuan-tuan, kan? Subhanallah. Nak sambung dengan tak sambung sama banyak. Isyak dah masuk, kan? Dia ada kisah lagi tentang Abdullah bin Ubay ni, insya-Allah to be continue next year next month. Tapi bulan depan raya haji, kan? Lebih kurang raya haji kot. Dan saya akan ke Afrika pula, kan? Pergi Uganda pula kali ni, kan? Pergi tengok tempat-tempat orang susah, kan? Dan sekali dengan korban kami di bawah Yayasan Amal, insya-Allah. Tak lama, pergi lebih kurang 10 hari ya, tuan-tuan, insya-Allah. Mungkin kemungkinan bulan depan tak ada kuliah kita, tapi nanti kita akan sambung lagi tentang apa yang berlaku pada Abdullah bin Ubay dengan anak dia, Abdullah bin Abdullah, sahabat yang sangat mahir bermain senjata, seorang anak yang tak ada mana-mana anak di kalangan suku Khazraj yang berbakti kepada ayah seperti mana Abdullah bin Abdullah. Jadi takat tu ya, wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah.